Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Kami dari APG Kampus Batu Lintang akan membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB bagi kursus BAMB 3063, pengenalan kurikulum dan pentaksiran bahasa Arab sekolah rendah, dan BAMB 3203, kaedah pengajaran kemahiran berbahasa Arab 1. Dan pada hari ini kami akan memfokuskan idea utama iaitu perancangan yang sistematik teras pengajaran yang berkualiti. Sebelum menerangkan topik utama kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan dahulu pembentang-pembentang pada hari ini. Yang pertama sekali, saya sendiri, iaitu Saudara Abang Muhammad Ikram bin Abang Hashim daripada PISMP Jun 2021 kumpulan Pendidikan Islam 2. Seterusnya, rakan saya Saudari Afiqah Mardiah binti Syaiful Bahri daripada PISMP Jun 2021 kumpulan Pendidikan Islam 2. Seterusnya, Saudari Khalidah binti Uzair daripada PISMP Jun 2021 kumpulan Pendidikan Islam 1 dan Saudari Masliana binti Ahmad daripada PISMP Jun 2021 kumpulan Pendidikan Islam 1. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan kepada anda pensyarah pembimbing bagi kedua-dua kursus kami. Yang dihormati Ustazah Rusiza binti Osman, iaitu pensyarah kursus bagi BAMB 3063, pengenalan kurikulum dan pentaksiran bahasa Arab sekolah rendah. Yang dihormati Ustazah Dr. Sharifah Fatimah binti Wan Jamil, pensyarah kursus bagi BAMB 3203, kaedah pengajaran kemahiran berbahasa Arab. Secara umumnya, dua mata pelajaran telah digabung dalam pembentangan KPPB ini. Yang pertama, BAMB 3063 iaitu pengenalan kurikulum dan pentaksiran bahasa Arab sekolah rendah. Kursus ini merupakan kursus yang memperkenalkan kepada kami mengenai pengenalan asas kurikulum bahasa Arab dan pentaksiran yang asas kepada kami semua untuk sekolah rendah. Ia digabungkan dengan mata pelajaran bahasa Arab iaitu BAMB 3203, iaitu kaedah pengajaran kemahiran berbahasa Arab 1, di mana pada kursus ini kami telah difokuskan dengan kaedah pengajaran, teknik pengajaran, strategi pengajaran dalam berbahasa Arab, serta kami telah mempelajari bahasa-bahasa kelas bagi kaedah pengajaran dalam kelas pula. Okey, baik. Seterusnya kita akan melihat kepada hasil pembelajaran kursus BAMB 3063. Yang pertama, menghuraikan isi kandungan kurikulum pengajaran bahasa Arab beserta komponennya. Yang kedua pula, menjelaskan isi kandungan pengajaran dan pembelajaran bersumberkan dokumen serta bahan sokongan kurikulum bahasa Arab dalam satu pembentangan kumpulan secara lisan dan bertulis. Yang ketiga, menganalisis kesesuaian dan ketepatan isi kandungan buku teks berasaskan kandungan kurikulum bahasa Arab. Dan yang terakhir, membina item penilaian dan pentaksiran pelbagai aras berdasarkan isi kandungan kurikulum bahasa Arab dari pelbagai sumber. Manakala bagi hasil pembelajaran kursus BAMB 3203 pula, yang pertama, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengajaran berkesan berdasarkan maklumat yang relevan. Yang kedua, mengaplikasikan pelbagai strategi dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dalam satu pembentangan berkumpulan. Yang ketiga, menganalisis strategi dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab secara kritis daripada pelbagai sumber. Dan yang keempat, merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan pelbagai strategi dan teknik pengajaran yang sesuai secara kreatif. Okey, baik. Seterusnya bagi outcomes interdisciplinary BAMB 3063 dan juga BAMB 3203. Hal ini merupakan satu cetusan big idea daripada hasil pembelajaran kursus bagi BAMB 3063, iaitu menganalisis kesesuaian dan ketepatan isi kandungan buku teks berasaskan kandungan kurikulum bahasa Arab
Dan BAMB 3203 iaitu merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan pelbagai strategi dan teknik pengajaran yang sesuai secara kreatif. Maka telah wujudnya satu big idea yang menjurus kepada perancangan yang sistematik, teras pengajaran yang berkualiti. Dan di sini saya tekankan sekali lagi, the big idea yang tercetus ialah perancangan yang sistematik, teras pengajaran yang berkualiti. Setelah mengenal pasti the big idea, berikut merupakan essential questions yang telah didapati untuk kedua-dua kursus. Bagi kursus BAMB 3063, essential questions yang didapati ialah apakah komponen kurikulum bahasa Arab sekolah rendah, apakah isi kandungan pengajaran dan pembelajaran bersumberkan dokumen serta bahan sokongan kurikulum bahasa Arab, sejauh mana kesesuaian dan ketetapan isi kandungan buku teks berasaskan kandungan kurikulum bahasa Arab, dan bagaimana membina item penilaian dan pentaksiran pelbagai aras berdasarkan isi kandungan kurikulum bahasa Arab. Bagi kursus BAMB 3203, essential questions yang didapati ialah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pengajaran berkesan bahasa asing yakni bahasa Arab, bagaimana cara mengaplikasikan strategi dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab, apakah strategi dan juga teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab, dan bagaimana cara merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan pelbagai strategi dan teknik pengajaran yang sesuai. Jadi, boleh kita dapati di sini essential question untuk kedua-dua kursus BAMB 3063 dan kursus BAMB 3203, kedua-duanya mempunyai perkaitan di antara satu sama lain. Kompetensi 6C menjadi salah satu elemen KPPB yang amat penting. 6C yang dimasukkan ialah yang pertama, collaboration, iaitu untuk collaboration, wujudnya elemen kolaboratif sewaktu pelaksanaan kerja khusus secara berkumpulan. Ini kerana sepanjang kami melaksanakan kedua-dua kerja khusus, telah berlakunya kerjasama dan juga kolaboratif di antara rakan sekelas dan juga pensyarah. Seterusnya, creativity, iaitu elemen ini wujud apabila kami telah menggunakan pelbagai aplikasi dalam penghasilan slide pembentangan. Di antara contoh aplikasi yang digunakan ialah Canva dan juga PowerPoint. Kreativiti telah wujud apabila kami berusaha menggunakan elemen-elemen penting seperti kontras warna, pengurusan grafik dan sebagainya di dalam penghasilan slide pembentangan. Seterusnya, communication, iaitu yang bermaksud interaksi dan juga komunikasi yang berlaku sepanjang penghasilan kerja khusus kedua-dua kursus ini. Dan interaksi ini telah berlaku secara dua hala, iaitu interaksi dan juga komunikasi di antara sesama pelajar dan juga komunikasi di antara pelajar dan juga pensyarah. C yang seterusnya ialah karakter. Ini bermaksud pembinaan karakter dan juga nilai dalam diri pelajar sepanjang penghasilan tugasan. Ini adalah kerana sepanjang kami menyiapkan tugasan, kami telah berusaha menanam sifat amanah dan juga jujur dengan tidak mengamalkan amalan plagiat sepanjang pelaksanaan tugasan kedua-dua kursus ini. Seterusnya, citizenship, yang mana kami telah berusaha menjadi masyarakat dan juga warga negara yang memahiri teknologi maklumat dan komunikasi dengan cara menguasai kemahiran digital. Sebagai buktinya, kami telah menggunakan Google Classroom dan juga Google Meet sebagai salah satu daripada platform dalam pembelajaran. Dan C yang terakhir ialah critical thinking. C yang ini wujud apabila pemikiran kreatif kami sepanjang menyelesaikan tugasan kerja khusus dan juga tutorial yang telah diberikan bagi kedua-dua kursus ini. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada elemen dalam KPPB iaitu elemen yang berkaitan dengan 3E. Elemen tersebut merujuk kepada elemen engagement, elemen extension dan elemen enhancement. Dalam elemen engagement iaitu keterlibatan para pensyarah dan pelajar dalam menggunakan aplikasi WhatsApp dan Telegram sebagai medium utama perbincangan mereka mengenai soalan-soalan yang berkaitan dengan tugasan dan tutorial. Hal ini untuk memastikan kewujudan interaksi yang positif dan keterlibatan yang aktif antara pensyarah dan pelajar
bagi sesi kursus berkenaan. Elemen yang kedua adalah elemen extension, iaitu yang merujuk kepada lanjutan. Bagaimana seorang pelajar dan bagaimana seorang pensyarah untuk memastikan pelajarnya mendapat bahan-bahan maklumat lanjut mengenai kursus berkenaan. Sebagai contoh, para pensyarah telah berkongsi bahan dan sumber rujukan tambahan melalui aplikasi Telegram dan Google Classroom. Hal ini bagi membolehkan para pelajar untuk mengakses maklumat bagi membantu mereka menjalankan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Dan elemen terakhir sekali adalah elemen enhancement, iaitu merujuk kepada peningkatan. Elemen ini bertujuan untuk membolehkan para pelajar meningkatkan keupayaan dan potensi mereka dalam kemahiran utama bahasa Arab seperti kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan bertulis. Sebagai contoh, kami telah mengadakan kolaboratif bersama Jabatan Bahasa Arab IPGK Darul Aman dengan mengadakan Warsyah Al-Lughah Al-Arabiyyah bersama pensyarah IPGK Darul Aman. Hal ini bagi membolehkan kemahiran berbahasa Arab kami ditingkatkan, seterusnya membantu kami untuk menjawab soalan peperiksaan bagi kedua-dua kursus berkenaan. Baiklah, kita balik arah kepada elemen KPPB yang seterusnya, iaitu elemen 3R. Dalam kedua-dua kursus ini, terdapat 3 elemen utama yang digunakan dalam KPPB. Yang pertama adalah elemen rigor, antaranya membina contoh soalan peperiksaan dan membuat persembahan pengajaran makro melalui tugasan-tugasan dalam pentaksiran berterusan bagi kedua-dua kursus, di mana kedua-dua tugasan tersebut merupakan tugasan yang sangat menguji bagaimana seorang pelajar mengaplikasi kemahiran yang telah mereka pelajari dalam tugasan yang mereka lakukan. Seterusnya, elemen relationship, di mana elemen ini merupakan suatu elemen yang berfokuskan kepada kewujudan persekitaran antara siswa guru yang aktif, di mana pelbagai siswa guru yang aktif daripada latar belakang yang berbeza dan berlainan kaum bekerjasama untuk memastikan pembelajaran berterusan dan pembelajaran aktif dijalankan dalam kelas walaupun mereka terdiri daripada latar belakang negeri yang berbeza. Dan seterusnya, yang terakhir sekali adalah elemen relevant, di mana elemen ini memfokuskan bagaimana seseorang pelajar itu menjalankan kaedah pengajaran yang sebenar. Contohnya, aplikasi kaedah pengajaran berdasarkan realiti yang sebenar bagi pembentangan persembahan pengajaran makro melalui kursus BAMB 3203, iaitu kaedah kemahiran pengajaran berbahasa Arab 1. Konsep RAR2 telah digunakan dalam menjalankan aktiviti pembelajaran bagi kedua-dua kursus ini. Elemen yang pertama iaitu W, where iaitu ke mana arah tujuan. Bagi kursus BAMB 3063, ia mengkehendaki kami untuk mendalami ilmu pentaksiran. Manakala bagi kursus BAMB 3203 pula, mengkehendaki kami untuk menghasilkan RPH dengan mengaplikasikan kaedah dan juga teknik dalam bahasa Arab. Elemen yang seterusnya iaitu H, hook, iaitu menarik minat pelajar. Bagi menarik minat kami, dalam kursus BAMB 3063, kami dikehendaki untuk mengumpul dan menganalisis item yang disediakan. Manakala bagi kursus BAMB 3203 pula, kami dikehendaki untuk membaca dan menganalisis RPH KSSR bahasa Arab. Bagi elemen E, equip, iaitu membantu pelajar peneroka. Kami dikehendaki untuk menerokai idea utama dengan mengaitkan kedua-dua kursus ini, iaitu kursus BAMB 3063 dengan kursus BAMB 3203. Manakala bagi elemen R pula, iaitu revise, menyediakan ruang untuk pelajar berfikir semula. Melalui elemen ini, kami diberi peluang dan kebebasan untuk kolaboratif melalui platform Telegram dan juga Google Classroom dengan pelbagai pihak. Kami juga telah disediakan dengan pelbagai rujukan untuk menyemak pengetahuan sedia ada.
Kami juga diberi peluang untuk membuat rujukan bersama pensyarah kursus deras dan juga meja. Seterusnya, bagi elemen E, evaluate, iaitu pelajar diberi peluang untuk menilai kerja mereka. Kami sering membuat penilaian terhadap hasil kerja sendiri berdasarkan rubrik permarkahan tugasan. Manakala bagi elemen T, tailor, iaitu sesuai dengan kepelbagaian latar belakang pelajar. Bagi memenuhi keperluan kesemua pelajar, pensyarah telah menyediakan pelbagai bahan rujukan di dalam Google Classroom. Bukan itu sahaja, kami juga dibenarkan untuk merujuk kepada guru sekolah, terutamanya semasa menjalankan program PBS. Dan elemen yang terakhir adalah O, organize, iaitu penglibatan pelajar secara maksimum. Pensyarah telah melibatkan pelajar untuk pembelajaran bermakna menerusi pelbagai aktiviti PDP yang telah dirancang. Seterusnya, fokus kita beralih pula kepada model KPPB untuk mencapai pembelajaran bermakna di antara dua kursus BAMB 3063 dan BAMB 3203 ini. Kami telah mengaplikasikan 4 elemen penting yang terdiri dalam model reka bentuk pembelajaran KPPB, iaitu amalan pedagogi, rakan pembelajaran, pemanfaatan digital serta persekitaran pembelajaran. Yang pertama, elemen rakan pembelajaran. Antara rakan pembelajaran yang terlibat ialah pensyarah, rakan sebaya, pakar serta pelajar yang berpengalaman. Yang kedua ialah elemen persekitaran pembelajaran di mana kami telah menjalani kuliah dengan pelbagai mod pembelajaran, antaranya pembelajaran secara bersemuka dan tidak bersemuka. Kuliah juga dijalankan di bilik kuliah serta pembelajaran atas talian atas sebab-sebab tertentu. Elemen yang ketiga ialah amalan pedagogi. Untuk kursus BAMB 3063 dan kursus BAMB 3203, proses pelaksanaan pembelajaran telah dilaksanakan dalam bentuk kuliah, tutorial serta pembentangan. Dan elemen yang terakhir ialah pemanfaatan digital. Sepanjang pelaksanaan KPPB ini, kami telah memanfaatkan perkembangan teknologi digital kini yang banyak membantu kami untuk menjalankan pembelajaran dengan lebih efektif. Antaranya ialah Google Classroom, Telegram, Google Meet, PowerPoint, Canva dan banyak lagi. Baiklah, berikut adalah evidence untuk rakan pembelajaran yang turut menjayakan pembelajaran bermakna antara dua kursus iaitu BAMB 3063 dan juga BAMB 3203. Antaranya ialah melalui program Warsyah Al-Lughah Al-Arabiyah iaitu Bengkel Kemahiran Berbahasa Arab yang telah dilaksanakan dengan kerjasama baik daripada penceramah jemputan daripada IPG Kampus Darul Aman iaitu Ustaz Abdul Aziz bin Hassan selaku Ketua Jabatan Bahasa Arab. Selain itu, kami juga telah turut serta dalam program perkongsian Pi Evidence bersama PISMP Pendidikan Islam IPG KPT dan juga IPG KPN berkaitan perkongsian aplikasi mudah alih Pi Evidence yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Abror bin Ahmad Suhaimi dari Sekolah Kebangsaan Kuala Tatau. Di samping itu, sepanjang tempoh pelaksanaan pengalaman berasaskan sekolah PBS kedua yang lalu, kami juga telah banyak menimba ilmu berkaitan bahasa Arab, khususnya dengan mengadakan perbincangan kolaboratif bersama guru-guru bahasa Arab di sekolah yang kami telah jalankan PBS tersebut. Banyak ilmu dan pengalaman yang dikongsikan untuk membantu kami sebagai bakal pembina anak bangsa kelak. Seterusnya, kami juga dapat menambah pengetahuan yang lebih mendalam melalui video YouTube Dr. Amani iaitu rakan kepada pensyarah kami Ustazah Rusliza berkenaan tentang pengetahuan sastera Arab. Bukan itu sahaja, kami juga telah banyak mengikuti webinar-webinar ataupun forum-forum ilmiah berkaitan kursus ataupun subjek bahasa Arab seperti Hayya Natakallam seperti yang tertera dalam slide. Seterusnya, dari segi amalan pedagogi pula, kami telah menjalankan kuliah bersama pensyarah BAMB 3063 dan BAMB 3203 di samping melaksanakan pembentangan tutorial mingguan secara berkumpulan mengikut tajuk dalam RMK. Melalui pembentangan tutorial ini, banyak formula mengingat dengan mudah bagi setiap tajuk dengan mudah antaranya melalui nyanyian.
Selain itu, pembelajaran kooperatif juga turut dilaksanakan antara dua kelas pendidikan Islam iaitu Pendidikan Islam 1 dan Pendidikan Islam 2 ambilan Jun 2021. Pembentangan hasil kerja kedua-dua kelas ini dilakukan untuk memastikan proses perkongsian ilmu dan idea berlangsung. Baiklah, kita teruskan pula dengan elemen yang ketiga iaitu pemanfaatan digital dalam mencapai pembelajaran bermakna. Berikut merupakan antara aplikasi yang kerap digunakan dalam pelaksanaan KPPB ini, antaranya ialah Telegram, Google Classroom, Google Meet dan banyak lagi. Melihat kepada keberkesanan aplikasi digital di atas, ianya dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Seterusnya, dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih aktif. Di samping itu, ianya juga telah meningkatkan kemahiran guru dan pelajar dalam menggunakan teknologi terkini. Seterusnya, berikut merupakan evidence bagi penggunaan aplikasi Telegram sebagai medium alternatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Perkongsian bahan-bahan rujukan, maklumat berkaitan kuliah juga turut dimaklumkan dalam grup Telegram yang telah dibangunkan. Di samping itu, gambar-gambar pembentangan juga turut disimpan dalam grup tersebut sebagai bukti pelaksanaan kuliah, tutorial dan lain-lain bagi memudahkan pensyarah dan pelajar membuat rujukan. Seterusnya, kita beralih pula kepada evidence penggunaan Google Classroom. Google Classroom adalah antara aplikasi utama yang sangat membantu dalam mencapai pembelajaran bermakna. Hal ini kerana Google Classroom merupakan sebuah aplikasi perisian untuk pentadbiran, dokumentasi dan laporan program latihan, kelas serta aktiviti dalam talian. Dengan adanya Google Classroom untuk kedua-dua kursus yang berkaitan, kami lebih mudah untuk mengakses bahan, nota, menerima sebarang arahan ataupun tugasan daripada pensyarah dengan lebih cepat dan efektif. Natijahnya, Google Classroom sangat membantu kami untuk menjalani pembelajaran kendiri di samping menghadiri kuliah semata-mata. Seterusnya, bagi evidence penggunaan Google Meet pula, seperti mana umum telah ketahui, Google Meet ialah perkhidmatan video persidangan atau perjumpaan dalam talian yang dilancarkan oleh Google. Google Meet juga telah digunakan dalam mengadakan kuliah sekiranya terdapat pelajar yang tidak dapat menghadiri kuliah secara bersemuka atas sebab-sebab tertentu seperti masalah kesihatan. Maka pembelajaran hybrid akan dilaksanakan dengan menggunakan Google Meet. Dengan pemanfaatan Google Meet ini juga, proses pengajaran dan pembelajaran juga dapat direkod untuk simpanan dan rujukan pensyarah dan pelajar terutamanya dalam membuat ulang kaji. Model KPPB yang keempat ialah persekitaran pembelajaran, yang mana kedua-dua kursus ini telah dijalankan secara bersemuka dan tidak bersemuka. Selain itu, kedua-dua kursus ini juga menyediakan persekitaran pembelajaran yang interaktif dan berpusatkan murid. Seterusnya, membina iklim dan budaya pembelajaran pada bila-bila masa, di mana saja serta melibatkan mana-mana murid. Sebagai contoh, kami telah melaksanakan PBS untuk SEM ini dan kami juga ada membuat pertanyaan-pertanyaan kepada guru-guru bahasa Arab berkaitan dengan subjek bahasa Arab di sekolah tersebut. Seterusnya, membina proses kerjasama dan juga kemahiran sosial, yang mana sepanjang pelaksanaan kedua-dua kursus ini kami telah menggunakan elemen kolaboratif dan juga menggunakan kemahiran komunikasi di antara satu sama lain sepanjang mencari solusi ataupun juga maklumat untuk menyelesaikan tugasan-tugasan kedua-dua kerja kursus ini. Seterusnya, rumusan sepanjang pelaksanaan KPPB ini. Yang pertama, faedah yang kami peroleh sepanjang melaksanakan KPPB ini ialah dapat mengaplikasikan hasil pembelajaran BAMB 3063 dalam BAMB 3203. Seterusnya, dapat menghubung kait kedua-dua kursus ini dengan lebih mudah. Ini kerana kedua-dua kursus ini mempunyai perkaitan di antara satu sama lain. Oleh itu, dalam melaksanakan KPPB
KPPB, kami telah berjaya menghubung kait kedua-dua kursus ini dengan lebih mudah dengan bantuan pensyarah dan rakan-rakan seperjuangan. Seterusnya, pencarian maklumat berkaitan kursus lebih mudah. Ini kerana seperti yang saya katakan tadi, kedua-dua kursus ini mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Jadi apabila kami mencari maklumat berkaitan dengan kedua-dua kursus ini, maklumat-maklumat tersebut juga mempunyai hubungan yang rapat di antara satu sama lain. Seterusnya, pengetahuan baru yang berjaya kami peroleh sepanjang melaksanakan KPPB ini ialah merangsang dan menjana ilmu dan kemahiran baharu dengan kritis dan kreatif. Seterusnya, berpengetahuan dalam menyediakan perancangan PDP yang bersistematik dengan menggunakan pendekatan, strategi dan kaedah pengajaran yang sesuai. Seterusnya ialah cabaran yang perlu kami tempuhi sepanjang melaksanakan KPPB ini, iaitu yang pertama, kekangan masa untuk melaksanakan tugasan kerja khusus, kuliah, tutorial di samping memastikan KPPB ini dapat dilaksanakan dengan baik. Seterusnya ialah kemahiran digital, yang mana kami perlu mengeksplorasi kemahiran digital ataupun mengeksplorasi pelbagai platform yang sesuai untuk digunakan untuk melaksanakan KPPB ini. Seterusnya ialah cadangan penambahbaikan bagi cabaran itu tadi, iaitu yang pertama, pengurusan masa yang lebih sistematik agar ianya dapat membantu kami membahagikan masa dengan lebih baik untuk tugasan tertentu tanpa menjejaskan pelaksanaan KPPB. Seterusnya, kami harus melibatkan diri dalam pelbagai perkongsian atau kursus tentang kemahiran digital untuk memahiri lagi kemahiran penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, seterusnya menggunakan platform ataupun aplikasi digital yang lebih sistematik dan menarik untuk melaksanakan KPPB. Berikut merupakan produk KPPB. Ini merupakan laman web bagi kursus pengenalan kurikulum dan pentaksiran bahasa Arab sekolah rendah BAMB 3063. Laman web ini telah terhasil atas kerjasama siswa guru IPG-KBL, PIM1 dan juga PIM2 dari PISMP Jun 2021 di bawah bimbingan Ustazah Rusliza binti Osman. Laman web ini boleh diakses dengan mengimbas kod QR yang telah disediakan. Di dalam laman web ini terdapat slide-slide tutorial yang telah disediakan berkaitan kursus BAMB 3063. Di dalam laman web ini juga terdapat beberapa video TikTok yang berkaitan dengan aktiviti PDP yang telah berlangsung di dalam kelas sepanjang pembelajaran kursus yang telah melibatkan keterlibatan murid secara aktif. Terdapat juga peta-peta minda yang telah disediakan oleh siswa guru PIM1 dan juga PIM2 bagi setiap topik pembelajaran dalam kursus ini. Selain itu, nota tambahan juga telah disediakan seperti kitab-kitab rujukan untuk membantu siswa guru memahami topik berkaitan dengan lebih mendalam. Selain itu, turut disediakan juga satu slot bagi kursus BAMB 3203. Itu sahaja pembentangan kami berkaitan dengan kapasiti pembelajaran pedagogi bermakna. Sekian, terima kasih.